Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menceritakan tentang amalan untuk kita mengelakkan plagiat. Isi yang pertama, ini adalah ahli kumpulan kami. Ini adalah isi yang pertama. Yang pertama, kita perlu fahami apa itu maksud plagiarisme. Yang mana ini adalah poin utama untuk kita mengelakkan plagiat. Jadi maksud plagiat adalah perbuatan mengambil perkataan, gambar, idea dan sebagainya dari seorang penulis dan kita mempersembahkannya seperti kepunyaan diri kita sendiri. Dalam bidang akademik, gejala menceplak oleh pelajar, profesor dan penyelidik dianggap sebagai penyelewengan akademik dan bersalah boleh dikenakan hukuman yang berat termasuklah digantung ataupun dibuang dari universiti. Jadi di sini kita dapat lihat aktiviti plagiat merupakan kesalahan yang sangat serius untuk kita ambil berat agar tidak berlakunya plagiat dalam setiap tugasan yang kita lakukan. Isi yang kedua adalah fahami etika penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah ini merujuk kepada prinsip dan nilai moral yang perlu dipatuhi oleh seorang penulis semasa menghasilkan karya ilmiah. Jika kita menulis esei, artikel ataupun tesis, kita kena biasakan diri kita dengan etika penulisan akademik. Jadi kita kena pegang apa itu etika penulisan ilmiah. Setiap institusi biasanya mempunyai garis panduan tersendiri. Jadi kita perlu baca dan patuhi apa yang dikehendaki oleh setiap soalan. Antara aspek etika penulisan ilmiah adalah kejujuran, bebas plagiarisme, penghargaan kepada sumber dan ketulusan. Jadi kesemua etika ni kita perlu tahu dan kita patut gunakan dalam setiap kerja yang kita lakukan. Sekian daripada saya. Seterusnya, amalan yang boleh diamalkan untuk mengelakkan plagiarisme dalam penulisan ialah tulis semula dengan gaya sendiri ataupun parafrasa. Parafrasa merupakan teknik menggunakan bahasa dan struktur ayat sendiri apabila merujuk sumber lain. Teknik ini dapat diterapkan apabila kita memahami dengan baik sesuatu maklumat agar dapat menyampaikan semula maksud asal. Saya berikan contoh pada ayat pertama, yaitu ayat asal pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Tapi apabila teknik parafrasa diterapkan, ayat tersebut dapat diubah kepada kemajuan sesebuah negara sangat bergantung kepada tahap pendidikan rakyatnya. Selain itu, teknik mencatat semua rujukan semasa menulis merupakan salah satu amalan yang boleh diamalkan untuk mengelakkan plagiarisme dalam penulisan. Teknik ini sangat senang, yaitu sentiasa mencatat maklumat dan sumber rujukan. Kita perlu elakkan menulis dahulu dan menyemak sumber kemudian kerana ini boleh menyebabkan keciciran rujukan. Saya berikan contoh cara menulis sumber rujukan. Ini khusus untuk teks. Terdapat dua cara. Cara pertama, dia mengutamakan tokoh. Kita boleh lihat cara pertama menurut Adams 2010. Pelajar lebih suka melaksanakan kerja kursus dalam kumpulan kerana ini dapat mengurangkan beban. Seterusnya, cara kedua lebih fokus kepada isi ataupun info. Iaitu pelajar lebih suka melaksanakan kerja kursus dalam kumpulan kerana ini dapat mengurangkan beban. Barulah nama tokoh. Amanan penulisan yang baik juga perlu menyatakan sumber rujukan. Hal ini bertujuan untuk menghargai hak cipta penulis asal. Setiap idea, fakta atau data yang diambil daripada penulis asal perlulah diberikan kredit. Perkara ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada penulis asal atas usaha penyelidikan mereka. Seterusnya, menggunakan present semak plagiarisme. Hal ini bagi menjamin integriti akademik. Semak plagiarisme ini bertujuan untuk memastikan penulis ataupun karya penulis bebas daripada unsur plagiat sama ada sengaja ataupun tidak disengajakan. Contoh apps yang dapat digunakan seperti QuickText dan juga plagiat scam. Gunakan petikan, petik berganda secara wajar. Ini adalah amalan untuk mengelakkan
daripada melakukan plagiat. Jika perlu menggunakan kata-kata asal penulis, letakkan dalam tanda petikan seperti dalam kurungan tersebut dan sertakan nama penulis serta tahun jika akademik. Tanda petik berganda ialah tanda baca yang digunakan untuk mengapit cakap ajuk atau petikan langsung daripada naskah atau bahan tertulis. Contohnya, bahasa Melayu merupakan bahasa perpaduan rakyat Malaysia. Dalam kurungan Ismail 2019. Seterusnya, elakkan menyalin secara langsung dari internet. Elakkan amalan copy-paste dari laman web atau dokumen orang lain. Dan walaupun Anda menyalin sedikit, jika tanpa rujukan itu tetap dianggap plagiarism. Jadi marilah kita amalkan amalan ini untuk mengelak daripada diri kita sendiri melakukan plagiat. Seterusnya, antara amalan penulisan yang baik yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa khususnya agar kita dapat terhindar daripada kegiatan plagiarisme ini adalah dengan cara menghormati harta intelek orang lain. Hal ini kerana kita sebagai seorang mahasiswa hendaklah menanam nilai integriti dalam setiap penulisan atau tugasan yang diberikan oleh pensyarah kepada kita. Hal ini kerana untuk kita menghormati hasil kerja dan usaha penyidik tersebut tanpa kita menjejaskan sedikit pun hasil ataupun kita mengubah walaupun sedikit hasil atau usaha penyelidik tersebut. Dan akhir sekali, antara amalan penulisan yang baik adalah dengan cara melatih kemahiran penulisan akademik kita. Hal ini dapat kita latih ataupun dapat kita asah dengan cara menyertai bengkel-bengkel ataupun kursus akademik yang berkaitan dengan penulisan ilmiah ataupun tentang penulisan akademik. Hal ini kita asah ataupun kemahiran penulisan akademik ini kita asah adalah untuk meningkatkan kefahaman mahasiswa pada khususnya tentang penulisan yang beretika dan supaya kita dapat bebas daripada kegiatan plagiarisme ini yang pada akhirnya akan memberi kesan yang buruk terhadap pendidikan di negara kita. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.